Masa perjalanan saya tu menuju ke daerah ataupun pekan Bukit Kepong, saya telah melalui berbagai-bagai daerah di situ, termasuklah Bukit Pasir, pekan Bukit Pasir, Pagoh, Lenga dan sebagainya. Dan ketika saya berada dan melintasi kawasan yang dipanggil Pagoh, saya telah melalui satu kawasan yang begitu bersejarah sekali dan begitu sinonim dengan sejarah Melaka itu sendiri. Di situlah terdapatnya pusara ataupun makam Sultan Alauddin Riwayat Shah yang telah dipusarakan, dikebumikan di situ. Dan Sultan Alauddin ni sebenarnya dia adalah kerajaan negeri Melaka yang terakhir ketika serangan Portugis pada tahun 1511, dan dia telah menyusuri, melarikan diri, mendapat pendapat daripada pembesar-pembesar baginda bahawa baginda dan tentera-tenteranya ataupun pengikut-pengikutnya telah melarikan diri ke Pagoh, dan masih lagi terdapat perkampungan situ yang diberi nama Kampung Raja. So, pertahanan baginda ataupun Sultan Alauddin Riwayat Shah yang pertama sekali adalah terletak di kuala Sungai Muar, iaitu diberi nama Kubu Mentayan. So, kalau tuan-tuan singgah di Muar, dan tempat tu berada di belakang bas stand Muar. So di situlah pertahanan yang pertama sekali yang dibuat oleh Sultan Alauddin Riwayat Shah untuk mempertahankan daripada serangan Portugis pada masa itu. Dan baginda menyusuri sungai itu sampailah ke Pagoh. So ketika saya melalui kawasan-kawasan di situ, bila saya melepasi Pekan Pagoh ataupun kawasan Pagoh tu, sebelum tu terdapat masih lagi aktiviti yang dilakukan oleh penduduk-penduduk sekitar situ dengan laluan kereta, motosikal masih lagi bising. Tapi setelah saya melepasi Pekan Pagoh melalui kawasan Lenga, kawasan dia begitu berubah sekali . So saya telah meninggalkan kesan-kesan bunyi hiruk pikuk terlalu jauh di belakang saya, dan ketika itu baru saya sedar bahawa saya mengayuh seorang diri. So hampir saya tidak bertemu kereta yang melintasi saya hampir 15 ke 10 minit, dan saya rasakan saya memang mengayuh seorang-seorang pada masa itu. Di kawasan yang kiri kanannya adalah ladang kelapa sawit, ataupun saya melalui kawasan-kawasan bukit, ataupun saya melalui kawasan-kawasan belukar. So saya hanya bertawakal pada masa itu. Ketika saya menuruni bukit, saya dapat bertahan sikit kerana dia menuruni bukit, dan ketika saya mendaki bukit terasa macam stamina saya diperlukan di situ. Bukan saja bukit, tapi jalan di situ banyak bengkak-bengkok, dan saya rasakan kepada cyclist di luar sana, kalau anda ingin berbasikal daripada Muar ke Bukit Kepong, saya amat syorkan perjalanan anda. Berbalik kepada Pekan Lenga tadi, setelah saya melepasi Pekan Lenga, saya rasakan suasana ketika itu dengan bukit bukau, dengan keadaan yang tak boleh saya gambarkan betapa nyamannya ketika itu. Dan cuaca pun semakin lama semakin mendung. Bila semakin mendung, kita akan nampak di atas puncak-puncak bukit tu kabus, dan saya sendiri tak sempat untuk mengambil gambar tu disebabkan perasaan saya yang pada masa tu masih lagi memikirkan saya mengayuh seorang-seorang pada masa itu. Setelah saya
sampai di Bukit Kepong, hujan pun turun. Jadi saya tak dapat meneruskan saya punya aktiviti mengambil gambar, video dengan lebih berkesan. Okey, kita stop di situ. Sepanjang perjalanan saya balik pula, saya ada singgah di beberapa tempat, iaitu di Nasuha Resort, dan juga saya juga sempat bersembahyang di salah satu masjid di Pekan, di antara kawasan Pagoh, iaitu masjid saya tak ingat tadi. Dan ketika perjalanan saya pulang ke Muar, hujan renyai, masih lagi hujan, dan saya juga sempat bergambar di situ. Dan di situ juga masih lagi terdapat di masjid itu masih lagi terdapat jido, iaitu sejenis gendang yang besar yang digunakan pada zaman dahulu untuk memanggil umat-umat Islam untuk menunaikan solat 5 waktu ataupun ada berita kematian ataupun sebagainya. Jadi perjalanan tu saya teruskan sampailah saya ke rumah saya, selamat sampai ke rumah saya. Dan saya juga berharaplah semoga selepas PKP nanti dan segala border ataupun sempadan-sempadan daerah semua dibuka, saya akan dapat meneruskan aktiviti saya untuk ke Tanjung Piai, yang saya akan melalui Batu Pahat. Mungkin saya akan bermalam di situ satu hari, dan besoknya baru saya akan meneruskan perjalanan saya melalui Benut, kemudian ke Pontian, dan mungkin juga saya akan berhenti lagi di Pontian satu malam untuk merehatkan badan saya, dan kemudiannya barulah saya meneruskan perjalanan saya ke Tanjung Piai. Dan kemungkinan saya akan berada di Tanjung Piai selama 2 ataupun 3 hari untuk saya explore apa yang ada di Tanjung Piai. So, berjumpa lagi di episod saya akan datang. Ghafar Mahir Muhammad Abi mengucapkan ribuan terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.